Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okay, kembali lagi di channel saya. Okay, siapa yang baru jumpa channel ni, saya mohon tolong tekan butang subscribe, okay, like dan komen sikit lah. Okay, supaya channel saya ni semakin berkembang lah. Okay, terima kasih kepada yang mana yang dah langgan dan juga yang banyak menyokong saya lah. Okay guys, pada bulan Mac, okay, bulan Mac yang kita tahu adalah bulan untuk kita declare, okay, kita isytiharkan cukai kita. Okay, jadi pada video saya yang lepas-lepas, setiap tahun saya tunjuk, okay, saya dah kongsi cara kita nak isi borang e-filing. Okay, jadi pada tahun ni pun sama, bulan ni start bulan 3 dia akan buka untuk kita buat online, sehingga deadline dia biasanya bulan 4 lah. Okay, jadi tanpa membuang masa guys, okay, sebelum tu kita tengok dulu rupa penyata. Okay, biasanya company akan bagi penyata lah, okay, dipanggil EA form. Okay, penyata EA, contoh ni adalah penyata saya. Alright, bila kita tengok, okay, kita zoom. Okay, ini adalah cukai pendapatan. Okay, bila nak declare income tax, biasanya kita perlu ada ni lah. Okay, ni adalah sebagai rujukan kita. Okay, penyata gaji pekerja swasta EA. Kat sini dia ada nombor cukai pendapatan kita lah. Okay, masing-masing ada nombor sendiri. Okay, ni nombor majikan kita. Okay, ni nama kita, jawatan kita kat sini. Okay, sini adalah nombor pekerja, nombor kaki tangan kita, nombor IC, nombor KWSP. Okay, kalau ada maklumat yang lain ni memang dia akan tambah lah. Okay, okay, lepas tu bahagian B, pendapatan penggajian manfaat dan tempat kediaman. Okay, kat sini syarikat kita akan masukkan data lah. Okay, setiap tahun kita punya gaji berapa, dia akan masuk total. Okay, kalau ada bonus commission dia akan masuk. Alright, lepas tu dekat bahagian C, okay, kalau ada pencen dia akan masuk semua, dan jumlah. Okay, sini adalah jumlah. Alright, jumlah daripada ke semua atas ni. Okay, ni adalah bahagian D lah, jumlah potongan lah. Okay, kalau kita ada buat pemotongan cukai setiap bulan melalui potongan gaji, okay, nanti dia akan tulis sini. Alright, kalau kita ada bayar zakat melalui potongan gaji pun dia akan tulis sini. Jika guys tak ada potongan gaji bahagian zakat, kalau guys bayar langsam di kaunter-kaunter pejabat zakat, guys boleh nanti masuk isi dekat borang e-filing nanti tu, borang BE tu, kita tulis lah berapa amount kita bayar. Alright, ni adalah bahagian E adalah KWSP yang setiap bulan kita potong. Sini amount dia, dan juga caruman perkeso, dan F adalah jumlah. Okay, jumlah manfaat yang dikecualikan cukai. Sini jumlah dia lah. Okay, kat bawah ni adalah nama majikan kita lah. Alright, so inilah rupa borang EA. Okay, kalau guys tak ada, minta dengan majikan masing-masing lah. Alright, jadi kat mana kita nak buka, nak cari tempat isi tu. Alright, kita tekan Google lah. Okay, okay, dekat Google ni, okay, kita type sini e-filing je. Okay, ni dia dah naik e-filing 2023 pada tahun dunia, pada tahun 2023. Tetapi data semua maklumat ni adalah untuk declare cukai pada tahun lepas 2022. Okay, lepas tu kita just klik link di atas. Okay, bila dah keluar paparan macam ni, kita akan gunakan ni BE, borang BE ni.
borang BE E-BE, tiada punca pendapatan perniagaan. Okey. Jadi saya akan tunjukkan contoh yang ni sajalah, sebab yang berkaitan dengan saya. Okey, yang lain ni guys boleh tanya dekat bahagian LHDN lah. Okey, jadi kita lock masuk. Okey, bila kita lock masuk, okey macam ni, kita boleh masukkan maklumat lah. Okey, pilih nombor pasport, tu kita masuk IC kita lah. Alright, lepas tu kita tekan hantar. Okay, dan dia akan minta password kita lah. Okay, dia akan minta password kita. Jika guys pertama kali, okay, guys kena pergi dulu dekat pejabat LHDN Lembaga Hasil untuk register IC. Okay, dan dapatkan nombor password lah. Okay, jadi saya dah pernah buat. Just masuk je lah. Okay, dia hanya boleh masuk sebanyak 5 kali saja. Kalau lebih daripada 5 kali dia akan block. Kena rujuk dengan LHDN balik. Okay, lepas dah masuk password, kita lock masuk. Okay, tengok dia dah tulis berjaya selamat datang ke MyTech. Okay, tahun ni dia punya paparan dia meriah sikit. Okay, macam tahun-tahun yang sebelum ni dia tak macam ni. Okay, kita tengok ni jumlah cukai ni. Ni yang kita dah bayar lah. Okay, pada tahun 2020, 2021 berapa kita bayar, 2022. Alright, jadi macam biasa maklumat ni adalah nombor cukai kita, nama kita. Okay, ni adalah LHDN cawangan mana yang kita dah daftar dulu lah. Okay, sebelum kita isi maklumat, dia dah nyatakan berapa jumlah yang kita lebih ataupun kita kena bayar balik. Kita kena bayar. Okay, dia akan terpapar kat sini lah. Okay, jadi kita pergi ke bawah. Okay, tiada sekata perjalanan, status borang e-filing, tahun tafsiran. Okay, ini yang kita dah buat tahun lepas lah. Lepas tu kita akan pergi ke ni, ke atas ni. Okay, kita pergi ke e-filing. Okay, klik e-filing. Okay, lepas sampai sini kita akan pergi ke ni, e-BE tahun tafsiran 2022 lah. Klik di sini. Okay, jadi dia masuk ke paparan macam ni. Okay, kat sini ditulis lebihan bayaran tahun tafsiran 2022 berapa. Lebihan kita dah tolak tiap-tiap bulan cukai kita, dia akan nyatakan kat sini. Jadi bila kita declare nanti, dia akan berubah lah amount dia. Alright, macam biasa kat sini nama auto, nombor cukai pun auto, nombor pasport tak perlu masuk. Ni nombor IC kita, jatina, tarikh lahir, status kahwin, jenis tafsiran. Okay, kita tengok kalau bersama atas nama suami tulis sini, ataupun berasingan ataupun diri sendiri di mana pasangan tiada pendapatan, tiada punca pendapatan atau ada pendapatan dikecualikan cukai. Okey, jadi saya pilih kat bawah lah. Okey, tarikh kahwin. Okey, tarikh kahwin kita masukkan lah. Okey, macam tu. Okey, ke bawah pula. Okey, ni kat bawah. Okay, nama isteri kita dia akan auto masuk lah. Okay, nombor kad pengenalan dia pun auto masuk, tarikh lahir dia pun auto. Jadi kita pergi ke seterusnya. Nombor telefon kita mesti yang up to date. Okay, nombor telefon bimbit sama. Nombor majikan kita mesti sama lah. Okay, kita check lah dekat borang BE tadi tu, mesti sama. Cukai ditanggung oleh majikan, kalau ada pilih ya, kalau tiada, kalau tidak lah cukai ditanggung oleh majikan. Tengok info lah. Okay, cukai pendapatan pekerjaan yang ditanggung oleh majikan merupakan perkuisif kepada pekerja. Saya pun tak apa faham lah ni. Contoh tengok sebagai contoh,
Allowance, cukai adalah sebahagian daripada pendapatan kasar daripada penggajian di bawah perenggan 13-1. Okey. Ni kalau guys tak faham boleh rujuk pada LHDN lah. Okey. Kalau tak bersangkut paut, tak ada kena-mengena, abaikan. Okey. So email, masukkan email. Okey. Mempunyai akaun kewangan di institusi kewangan di luar Malaysia. Kalau tak ada, abaikan. Melupuskan aset di bawah daftar cukai keuntungan harta tanah. Kalau tak ada, abaikan juga. Okey, ini pun kalau tak ada, abaikan. Okey, ini penting. Kaedah bayaran balik lebihan cukai. Okey, bila kita ada lebihan cukai di atas ni. Okey. Lebihan cukai yang ada di atas ini. Okey. Dia akan bayar balik. Kerajaan akan bayar balik melalui apa? Kalau melalui bank, kita pilih melalui bank lah. Okey. Ataupun bayaran melalui duit now. Biasa bank lah. Okey, masukkan bank dan masukkan maklumat akaun bank lah. Okey, di sini pilih bank mana. Banyak bank, pilih sendiri dan masukkan nombor akaun. Okey, alright. Bila dah selesai ni, kita ke bawah. Okey, kat bawah ni adalah alamat lah, alamat surat menyurat. Okey. Kita kalau alamat tak update, kita update lah. Okey. Alright. Okay, alright. Bawah ni adalah tuntutan insentif. Okay. Pembayar cukai ni adalah merujuk kepada peruntukan undang-undang di bawah Akta Cukai Pendapatan. Okay. Kalau tak ada apa-apa masalah kat bawah ni, kita abaikan lah. Okay. Ni saya tak ada masalah, saya akan abaikan. Okay. Saya rasa guys pun tak ada masalah lah. Tuntutan insentif ni. Menuntut insentif di bawah penggang ni kena baca lah atas-atas dia. Kalau tak ada, kita hanya klik seterusnya. Oh, okey guys. Kita tak boleh klik seterusnya sebab apa? Sila pilih sama ada mempunyai akaun kewangan di institusi kewangan di luar Malaysia. Sila pilih sama ada telah melupaskan aset. Okey, kita kena pilih. Okey, dekat bawah ni kita kena pilih lah. Alright. Jadi pilihan dekat bawah ni kita kena pilih lah. Okey, jadi ni kalau tiada, tidak je. Kita pilih tidak lah. Mempunyai kewangan, akaun kewangan tak ada. Okey, ni pun tidak. Okey, kena pilih tidak. Jangan biarkan kosong. Okey. Jadi ke bawah balik. Seterusnya. Okey. Bila ke seterusnya, dia akan pergi ke pendapatan. Okey, inilah yang kita akan rujuk kepada borang EA tadi kita. Okey, borang EA tadi. Okey, pendapatan berkanun pengajian punca Malaysia. Okey, ni kita masuklah yang dekat borang EA tadi. Okey, ni tadi. Borang ni tadi. Okey. Kita akan masuk bahagian atas dulu. Alright, ni bahagian atas. Kita masukkan gaji kita ni. Okey, jumlah sini. Masukkan dekat sini lah. Okey. Okay, dia tak perlu point-point lah. Okay. Yang sin kat belakang tu dia tak kira lah. Walaupun kita masuk sekali pun dia akan hilang. Alright. Lepas tu bilangan penggajian. Okay, yang ni kalau pada tahun lepas majikan kita ada 2. Okay, kita tulis 2 lah. Kalau ada 1, tulis 1 je. 1 majikan sajalah. Okay. Pendapatan berkanun sewa punca Malaysia. Kalau ada income lain daripada sewa-sewa apa dia, kita boleh masuk lah. Kalau tak ada, abaikan. Okay. Pendapatan berkanun, faedah, diskaun, okay, royalty, premium, pencen apa benda semua ni, termasuk bonus saya rasa ni, termasuk bonus semua, termasuk sini lah. Okay. Sebab dekat bawah EA tadi ni adalah ni commission, bonus. Okay, jadi kita masuk kat sini. Okay, dah masuk. Pendapatan berkanun lain
punca luar Malaysia yang diterima di Malaysia mulai 1.7/2022. Kalau tak ada, abaikan. Okey, pendapatan agregat. Okey, pelaburan yang diluluskan di bawah insentif cukai. Kalau tak ada, abaikan. Kalau ada, baca info. Okey, kita baca info. Jadi jumlah tolak lagi dengan derma hadiah sumbangan yang diluluskan. Kalau kita ada sumbangan ataupun hadiah yang diluluskan oleh kerajaan Malaysia, kita boleh klik kat sini lah untuk isi. Okay, kalau tak ada, kita pergi ke jumlah. Okay, jumlah pendapatan sendiri. Okay, dia akan tulis kat bawah ni. Okay, jumlah ni. Okay guys, jumlah ni. Okay, mestilah sama dengan borang EA kita ni. Okay, kat bawah ni jumlah ni mesti sama lah. Okay, mesti sama dengan kat sini. Okay, seterusnya kalau dah ok yang ni, kita ke bawah lah. Okay, dekat bawah ni adalah potongan cukai bulanan PCB. Okay, yang cukai kita tolak dalam slip gaji tiap-tiap bulan tu, dia akan keluar kat sini lah. Okay, dia akan keluar sini. Kalau tak sama dengan borang EA, kita boleh ubah lah. Okay, kita boleh ubah mesti sama dengan borang EA. Alright. Lepas tu pergi kat bawah, pendapatan bukan penggajian bagi tahun kebelakang yang belum dilapor. Okay, ini adalah kalau kes guys tertangkap terkantoi tidak melaporkan cukai pada tahun-tahun yang lepas, guys boleh masuk kat sini lah. Okay, jadi saya tak ada masalah, alhamdulillah. So kita tekan seterusnya. Okay, bila seterusnya adalah bahagian pelepasan. Okay, bahagian 4 ni adalah pelepasan. Okay, dia auto untuk individu diri sendiri ni, dia akan auto kan, dia akan tolak 9,000. Okay, belanja rawatan perubatan keperluan khas untuk penjaga ibu bapa. Okay, jika guys ada menjaga orang tua, ada rawatan perubatan, bantuan khas, alat-alat bantuan, boleh isi kat sini lah. Limit dia 8,000 saja. Okay, boleh baca info ni lah. Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan, mesti ada bukti lah. Okay. Okay, seterusnya peralatan sokongan asas untuk kegunaan sendiri, suami, isteri, anak ataupun ibu bapa yang kurang upaya. Okay, ni untuk kurang upaya lah. Kalau ada beli apa-apa alat, terhad 6,000 saja boleh isi kat sini. Alright. Individu yang kurang upaya. Okay, kalau kita ni memang individu yang kategori kurang upaya, boleh masukkan kat sini, tolak 6,000. Okey, seterusnya adalah yuran pengajian. Okay, jika kita ada sambung belajar lah, peringkat sarjana ataupun doktor falsafah, bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vocational, industri, saintifik ataupun teknologi. Okey, boleh masuk lah berapa setahun. Okey, peringkat ni adalah kalau guys berkaitan, guys masuk lah. Okey, khusus peningkatan kemahiran. Okey, kalau kita ada pergi kursus, kita bayar semua kos kursus tu, boleh masuk kat sini lah, terhad 2,000 sajalah. Okay, dan total daripada yuran pengajian total campur dengan yang kursus ni tadi, terhad 7,000 saja. Okay, tak boleh lebih daripada 7,000. Okay, kalau ada masukkan. Okay, selanjutnya kita pergi ke bawah. Okay, bawah ni adalah perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius ke atas diri sendiri, suami isteri ataupun anak, boleh masuk. Okey, berapa bil belanja perubatan, rawatan kesuburan. Okey, kalau ada guys ada buat rawatan kesuburan, boleh masuklah kat sini. Okey, belanja perubatan bagi pemvaksinan ke atas diri sendiri. Okey, ni untuk vaksin sajalah, terhad 1,000, masuk sini. Belanja bagi pemeriksaan perubatan penuh ke atas diri sendiri. Okey, belanja ujian COVID, okay, pemeriksaan kesihatan mental ataupun konsultasi ke atas diri sendiri, suami isteri atau anak, boleh masuk sini, limit 1,000 sajalah. Okay,
Gaya hidup, okey, belanja untuk kegunaan manfaat diri sendiri. Okey, kita baca info lah. Okey, syarat-syarat dia, pembelian ataupun langganan buku, jurnal, majalah, surat khabar, lain-lain penerbitan seumpamanya. Okey, bukan bahan terlarang. Pembelian komputer peribadi, telefon pintar ataupun tablet. Okey, bukan untuk kegunaan perniagaan. Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan. Okey, bayaran bil bulanan untuk langganan internet atas nama sendiri. Okey, boleh masuk sini, limit dia adalah 2,500 saja. Lepas tu pelepasan tambahan untuk kegunaan manfaat diri sendiri. Kita baca lagi info. Okey, pembelian peralatan sukan lagi. Okey, boleh tolak lagi di sini. Bayaran sewa ataupun fee kemasukan ke fasiliti sukan. Okey, masuk gym ke apa, ada yuran ke apa, boleh declare sini. Bayaran fee apa ni? Pendaftaran bagi menyertai pertandingan yang di mana penganjur diluluskan dan dilesenkan oleh Pusuruhanjaya Sukan. Okey, ni terhad 500 je lah. Okey, 2,500 tambah 500, 3,000 lah. Boleh tolak sini. Okey, seterusnya adalah gaya hidup lagi. Okey, pembelian komputer peribadi, telefon pintar. Okey, ada lagi kat sini. Boleh tolak, ni tahap 2,500. Okey, bila campur ni rasa dah banyak dah, kita boleh tolak ni. Okey, alright. Lepas tu yuran perhantaran anak berumur 6 tahun ke atas, okey, ke taman asuhan kanak-kanak, boleh tolak 3,000. Okey, tengok baca info. Pusat asuhan kanak-kanak yang berdaftar, prasekolah, yuran untuk anak yang berumur 6 tahun ke atas ke bawah hanya boleh dituntut oleh sama ada suami atau isteri. Okey, kalau suami dah tuntut, isteri nak declare tax tak boleh tuntut, benda yang sama. Okey. Tabungan bersih dalam skim simpanan nasional, simpanan pendidikan nasional. Okey, ni tengoklah jumlah simpanan dalam tahun 2022 tolak jumlah pengeluaran dalam tahun 2022. Okey, terhad 8,000 saja. Okey, suami isteri. Okey, isteri pun dia dah auto sini ya. Okey, suami atau isteri yang kurang upaya. Okey, 5,000 saja boleh tolak sini. Okey guys, jadi untuk semua perbelanjaan ni, guys kena ingat kita mesti simpan bukti, okey, receipt setiap pembelian ataupun yuran yang kita masuk, yang kita belanja, mesti simpan receipt selama sekurang-kurangnya 7 tahun lah. Okey, sebab apa? Anytime dia boleh random, dia akan check, okey, dia akan buat audit ke atas kita. Kalau kita tak ada bukti ni, kita akan dikenakan compound lah. Okey, jadi untuk mengelakkan, kita simpanlah receipt tu baik-baik. Alright. Ke bawah lagi. Okey, untuk anak, okey. Anak di bawah umur 18 tahun, kita boleh masukkan bilangan berapa. Okey, dia akan tolak lah. Nanti dia akan kira. Anak 18 tahun ke atas yang masih belajar, masuk berapa. Anak kurang upaya pun boleh masuk berapa. Okey. Kalau ada insurans nyawa dan K2SP, okey, kita pilih sini. Kategori penjawat awam berpencen yang tidak membuat caruman K2SP ataupun skim yang diluluskan, boleh pilih ni. Okey, kalau selain daripada atas, okey, kalau swasta apa, pilih yang bawah ni. Alright. Jadi kita pilih yang bawah tu. Okey, satu kita boleh tolak insurans nyawa terhad 3,000 saja, ataupun kita boleh tolak KWSP. Okey, KWSP kita tengok dalam borang EA tadi. Okey, EA tadi yang borang yang ni, yang bawah ni. Okey, KWSP berapa amount dia, kita boleh masuk kat sini. Okey, dia terhad tengok 6,000 je lah. Kalau dalam EA form kita tu, borang EA tu lebih, kita tak boleh masuk lah ikut amount tu. Kita hanya masuk 4,000 saja. Okey, terhad 7,000 untuk kedua-dua ni, terhad 7,000. Okey, kalau ada insurans nyawa boleh masuk lah insurans nyawa ke atas. Alright. Lepas tu kita pergi ke bawah lagi. Okey, kat sini adalah skim persaraan swasta. Okey, kalau ada, baca info. Pelepasan tidak melebihi 3,000 dibenarkan bagi cawangan yang dibuat kepada skim persaraan. Alright, kalau ada skim persaraan selain daripada K2SP,
EPF boleh masuk kat sini lah, tahap 3,000 saja. Insurans pendidikan dan perubatan, okey, kalau ada insurans boleh masuk 3,000. Caduman per keso, okey, per keso ni kita tengoklah, kalau tak sama dengan borang EA kita masuklah, okey. Oh, dia terhad 350 saja. Okey, saya tak nampak ni. Okey, jadi kita masuk limit lah. Okey. Selepas itu adalah perbelanjaan pelancongan domestik. Okey, domestik lah dalam Malaysia sajalah mungkin. Okey, kita tengok info dia. Bayaran penginapan di premis penginapan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya pelancongan di bawah atau okey, kalau ada ni hotel yang kita check in yang berdaftar boleh masuklah. Okey, bayaran fee masuk ke pusat ke tempat tarikan pelancong. Lepas tu 3 pemberian pakej pelancongan domestik melalui ejen pengembaraan berlesen. Okey, boleh masuk lah, terhad 1,000 je lah. Okey, boleh isi kat sini lah. Perbelanjaan bayaran ke pemasangan, sewaan pembelian termasuk sewa beli peralatan ataupun langganan bagi penggunaan kemudahan pengecasan kenderaan elektrik. Oh, ni untuk kenderaan elektrik. Okay, kalau guys kaya sangat yang pakai Tesla tu bolehlah masuk sini. Terhad 2,500 je lah. Okay. Seterusnya bawah ni adalah rebate tolakan cukai, pelepasan cukai. Okay, kita tengok levy pelepasan bagi perjalanan umrah. Okay. Info dia tengok, oh terhad 2 kali setahun, 2 kali seumur hidup. Okay, kita boleh tuntut 2 kali seumur hidup saja, dibayar oleh pembayar cukai yang meninggalkan Malaysia, okay, untuk tujuan menyerjakan umrah ataupun kegunaan keagamaan. Menggunakan penggunaan udara dan cas levy dikenakan di dalam tiket atau apa-apa dokumen yang dikeluarkan oleh syarikat pengendali. Syarat-syarat kelayakan mempunyai pas masuk, boarding pass, dan bagi kes umrah, salinan visa yang dikeluarkan oleh Kedutaan Arab Saudi. Okay. Ziarah ke tempat suci untuk tujuan keagamaan. Pengesahan perjalanan yang sah daripada badan keagamaan yang diiktiraf. Okay. Jumlah pengenaan levy pelepasan adalah tahap seperti berikut. A. Kelas ekonomi ke negara ASEAN RM8. Okay, ni guys boleh tengoklah, dia bacalah. Okay. Jadi kalau ada, boleh pilihlah berapa perjalanan dalam tahun 2022 tu, berapa perjalanan. Kalau ada sekali, tulis sekali lah. Okay. Ni apa yang tadilah, yang ni, yang RM8, RM20. Ni dia punya levy lah. Okay, kita boleh tolak levy yang kita bayar tu, kita boleh tolak sini lah. Okay, boleh pilih. Okay. Lepas tu adalah zakat. Ok, zakat, kalau guys ada buat zakat potongan gaji, kita tengok dekat borang EA tadi. EA ni ada zakat lah. Ok, zakat. Okay, berapa amount dia, boleh isi lah sini. Ni dia tak ada limit lah, dia tak ada tulis limit, kita masuk lah full. Alright. Lepas tu tolakan cukai section 110. Okay, ni tak berkenaan, kita abaikan. Okay, perlepasan cukai ni pun tak berkenaan, kita abaikan lah. Okay, bila dah siap ni, kita tekan seterusnya lah. Okay, bila kita dah declare cukai, dia akan keluar lah. Dia akan keluar berapa lebihan kita. Okay. Tadi amount tadi lain, bila kita dah declare dia akan keluar lah lebihan kita berapa ni. Okay. Jadi kita tengok dia dah auto ni semua, dia akan tulis sini lebihan bayaran. Okay, kalau dia tulis lebihan bayaran ni, dia akan bayar balik lah dekat kita. Okay, dengan jumlah ni lah. Okay, jumlah ni dia akan bayar balik. Kalau kita kena bayar lagi cukai sebab tak cukup, dia akan tulis sini cukai yang dikenakan. Okey, cukai yang kena bayar. Okay, dia akan tulis sinilah berapa lagi tak cukup. Sebab bila kita dah declare, dia dah tolak cukai kena bayar, sepatutnya
banyak ni je cukainya. Tapi kita bayar sikit je, tak cukup. Jadi kena tambah lagi, kena bayar. Okey. Jadi macam ni, patutnya cukai saya banyak ni je, dah bayar terlebih bayar. Okey, jadi adalah lebihan. Okey. Jadi bila dah siap semuanya, kita akan tekan seterusnya lah. Okey. Okey, bila kita tekan seterusnya, dia akan ke paparan ni lah, borang nyata individu pemaftatin yang tidak menjalankan perniagaan. Okey. Jadi kita kerja makan gaji macam ni lah. Okey. Kat sini adalah info lebihan bayaran tadi. Okey, Akuan. Akuan ni nama kita, IC kita dan tarikh. Tarikh kita apply lah. Dengan ini mengakui bahawa maklumat mengenai pendapatan dan tuntutan bagi potongan dan pelepasan yang saya berikan dalam borang ini, dalam borang nyata ini adalah benar, betul dan lengkap. Okey. Anda adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dilaporkan. Jika maklumat yang diberikan tidak benar, penalti akan dikenakan. Okey. Hati-hati guys. Nak declare tu, rekod dan dokumen yang digunakan dalam pengenaan cukai adalah disimpan selama 7 tahun. Seperti yang saya cakap tadi, 7 tahun untuk rujukan dan samakan LHDN. Okey. Kalau nak selamat, receipt tu kita print, kita save lah dekat mana-mana. Sebagai backup lah. Alright, jadi bila dah siap ni, kita boleh cetak draft dekat ni. Dia akan simpan. Dia akan simpan. Lepas tu bila dah benar-benar kita isi dengan betul, kita tekan tanda tangan dan hantar. Okey, bila tekan tu dia akan minta nombor kad pengenalan kita lah dan kata laluan. Nombor rujukan. Okey. Nombor rujukan yang kita isi untuk e-filing ni lah. Alright. Kata laluan kita. Okey. Bila dah betul kita masuk, kita tekan tanda tangan. Alright. Okey, bila dah ini pengesahan penerimaan E-BE bagi tahun tafsiran 2022. Okey. Nombor siri kita, nama, nombor cukai, nombor IC, okey, jumlah pendapatan kita yang sama dengan borang penyata EA form tadi. Okey, pendapatan bercukai kita berapa daripada jumlah kasar ni, gaji kita ni berapa yang dikenakan cukai. Okey, jumlah cukai yang dikenakan kita berapa. Okey, cukai kena bayar berapa dan bayaran yang kita dah bayar tiap-tiap bulan ni berapa. Kalau lebih daripada ni, jadi adalah lebihan dia. Okey, lebihan ni dia akan bayar ke dalam akaun kita. Saya rasa dalam 2 minggu lah, 2 minggu ke atas lah akan dapat. Okey, nama kita, nombor IC dan juga tarikh lah yang kita apply. Okey, bila dah siap ni kita cetak pengesahan lah. Okey, kita simpan lah. Simpan sebagai rujukan kita. Okey, ni dia dah simpan. Okey, boleh cetak juga EBE yang maklumat yang kita isi tadi, kita boleh cetak. Okey, dah simpan kat sini. Okey, jadi saya rasa sampai di sini sajalah perkongsian saya, okey, yang saya boleh share berkenaan dengan cara nak isi borang e-filing lah. Okey, benda ni mudah saja. Tak susah pun. Kalau kita nak buat secara manual pun boleh. Kita boleh pergi ke pejabat LHDN, lembaga hasil, kita boleh isi. Ataupun di pusat-pusat UTC pun boleh. Tapi kalau kita nak mudah, semua di hujung jari, kita hanya buat dekat rumah sajalah. Okey, jadi saya harap siapa yang first time baru declare tu, semoga berjaya lah. Okey, jika ada apa-apa yang guys nak tanya, boleh komen dekat bawah. Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Audio Jungle.